saya mohon mencadangkan bahawa mengikut peraturan mesyuarat 86/5 dan keputusan usul yang diluluskan oleh Dewan ini pada 20 hari bulan Mac 2012, maka penyata jawatankuasa pilihan khas mengenai projek Lynas Advanced Material Plant ataupun LAM dibentangkan di atas meja mesyuarat di dalam Dewan ini sebagai kertas Dewan nombor DR3 tahun 2012 hendaklah diterima dan dipersetujukan. Tuan Yang di-Pertua, penubuhan jawatankuasa pilihan khas mengenai projek Lynas Advanced Material Plant LAM telah diusul dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 20 hari bulan Mac 2012 di bawah peraturan 81/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Terma rujukan jawatankuasa ini adalah untuk meneliti isu-isu keselamatan, kesihatan dan alam sekitar berhubung dengan projek LAM dan meneliti proses dan pelaksanaan prosedur pelesinan dan kelulusan berdasarkan peruntukan undang-undang serta standard keselamatan yang berkuat kuasa. Jawatankuasa pilihan khas mengenai projek LAM dianggotai oleh 6 ahli yang terdiri daripada saya selaku pengurusi, Yang Berhormat Ahli bagi kawasan Kota Belud Datuk Haji Rahman Dahlan, Yang Berhormat Tuan Teng Bun Sun, Ahli bagi kawasan Tebrau, Yang Berhormat Puan Haja Nancy binti Haji Syukri, Ahli bagi kawasan Batang Sadong, Yang Berhormat Tuan Liam Tek Meng, Ahli bagi Sempang Gam, dan Yang Berhormat Datuk Zulkifli bin Nordin, Ahli bagi kawasan Kulim Bandar Baru. Setiausaha Dewan Rakyat bertindak sebagai setiausaha kepada jawatankuasa pilihan khas mengenai projek LAM di bawah Peraturan Mesyuarat 83/8 dan tempoh masa pelantikan jawatankuasa ini adalah selama 3 bulan. Tuan Yang di-Pertua, sebagai melaksanakan tanggungjawabnya untuk memberikan maklum balas yang bebas, berwibawa serta bersandarkan dapatan saintifik, jawatankuasa pilihan khas ini telah mengambil pendekatan berikut. Pertama, menyediakan ruang seluas mungkin untuk mendengar, merujuk dan mendapat penjelasan daripada semua pemegang taruh projek LAM. Ini melibatkan penglibatan semua kementerian, jabatan dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pihak pengurusan projek LAM, masyarakat sivil, pergerakan politik, kumpulan pakar, ilmuwan serta orang ramai. Dan kedua, merujuk semua persoalan saintifik dan teknikal yang telah dibangkitkan semasa sesi pendengaran awam kepada kumpulan pakar yang berkaitan untuk mendapat penjelasan terperinci. Jawatankuasa ini telah mengadakan beberapa siri mesyuarat termasuk beberapa sesi pendengaran awam. Syarat jawatankuasa pilihan khas telah diadakan pada 18 April dan disusuli pada 4, 5, 7 dan 11 Jun 2012 untuk merumuskan dapatan jawatankuasa. Sesi pembentangan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan projek LAM pula telah diadakan pada 3 Mei 2012. Pada 9 Mei 2012, bersempena dengan International Symposium on Rare Earth, ahli-ahli jawatankuasa telah mengadakan perjumpaan dengan beberapa pakar antarabangsa dalam bidang nadir bumi. Antaranya ialah Jack Lifton, Founding Principal of Technology Metals Research LLC, Lester Neal, Executive Vice President of Dacha Strategic Metals, Profesor Dr. Chun Hua Yan, Beijing University, dan Christopher Wilhelm, Scientist, Karlsruhe Institute of Technology. Rawatan tapak ke LAM di Gebeng, Pahang pula telah diadakan pada 10 Mei 2012 bagi memastikan dapatan jawatankuasa ini bersifat inklusif
3 siri sesi pendengaran awam telah diadakan. Sesi pertama diadakan di Kuantan pada 10 dan 11 Mei 2012 dan yang terakhir di Kuala Lumpur pada 21 Mei 2012. Kesemua sesi pendengaran awam tersebut telah mendengar representasi dari seramai 60 individu yang mewakili pelbagai pertubuhan, satuan berdaftar, wakil masyarakat sivil dan pertubuhan profesional, pakar-pakar perubatan, sains nuklear dan keselamatan sinaran, wakil pertubuhan politik serta orang ramai yang prihatin. Tuan Yang Di-Pertua, secara umumnya jawatankuasa telah mendengar pelbagai reaksi, pandangan, kritikan serta saranan yang semuanya mewajarkan penelitian yang mendalam serta penjelasan berdasarkan sains. Jawatankuasa mengambil maklum kebimbangan beberapa pihak tentang perkara-perkara berikut. Pertama, krisis keyakinan tentang keupayaan kerajaan untuk melaksanakan rigorous enforcement measures jika projek Linus dilaksanakan. Kedua, kebimbangan masyarakat awam yang mendalam terhadap pelbagai aspek keselamatan dedahan sinaran ataupun radiation exposure dan dampak projek ini terhadap kesihatan awam. Ketiga, potensi pencemaran alam sekitar dalam jangka masa panjang dan keupayaan kerajaan dalam menangani krisis kecemasan jika sesuatu yang tidak diingini berlaku. Keempat, kegagalan pengurusan projek LAM memberikan kepastian pelbagai aspek pengurusan residu, terutama jaminan tentang tempat pembuangan kekal residu. Kelima, ketelusan keseluruhan proses kelulusan dan pelesinan projek LAM serta kewibawaan pelbagai agensi penguatkuasa serta penjawat awam dalam menangani keraguan dan kebimbangan masyarakat awam. Dan keenam, terbatasnya public engagement berkaitan projek tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, jawatankuasa berpandangan bahawa terdapat kebimbangan yang serius di kalangan orang ramai terhadap dedahan sinaran atau radiation exposure. Kebimbangan ini timbul kerana wujud persepsi yang operasi projek LAM adalah sama seperti operasi sebuah loji nuklear ataupun seumpamanya. Perbandingan mereka juga selalu menjurus kepada masalah di kilang Asian Rare Earth di Bukit Merah. Kebimbangan ini telah dirujuk oleh jawatankuasa kepada kumpulan pakar bagi mendapatkan penjelasan saintifik. Jawatankuasa telah dimaklumkan tentang perkara-perkara berikut. Pertama, projek LAM adalah sebuah projek pemprosesan bahan berasaskan kimia dan bukan sebuah loji berasaskan nuklear atau sesuatu seumpamanya. Kedua, melalui anggaran saintifik, kadar purata dos sinaran bagi pekerja dan pengendali di tapak projek LAM adalah sekitar 2 milisievert setahun, berbanding had dos tahunan yang dibenarkan adalah 20 milisievert setahun. Untuk orang awam, anggaran dos sinaran adalah dalam anggaran 0.002 milisievert setahun, berbanding had dos tahunan dibenarkan adalah 1 milisievert setahun. Ini menunjukkan bahawa kadar dos sinaran di projek LAM berdasarkan piawaian yang diterima pakai adalah rendah dan selamat. Ketiga, proses kilang projek LAM adalah tertumpu dan melibatkan tindak balas kimia dan fizikal, iaitu cracking, leaching, extraction and finishing dalam menghasilkan lanthanum dan tiada sama sekali unsur tindak balas nuklear. Keempat, jawatankuasa juga dimaklumkan bahawa bahan mentah, iaitu perkataan lanthanide yang akan digunakan oleh kilang Linus adalah tidak ditakrifkan sebagai bahan radioaktif, tetapi sebagai bahan yang mengandungi unsur radioaktif semula jadi ataupun naturally occurring radioactive material, dalam tingkatannya NOM. Sehubungan itu,
Residu yang akan dikeluarkan daripada projek LAMP juga ditakrifkan sebagai bukan sisa radioaktif, tetapi ditakrifkan sebagai residu yang mengandungi NOM. Amalan di kebanyakan negara lain kecuali Malaysia ialah bahan yang mengandungi unsur radioaktif semula jadi ataupun NOM yang mengandungi uranium dan thorium ialah ia tidak dikawal dan dilabelkan sebagai bahan radioaktif. Tetapi di Malaysia, NOM adalah dalam kawal selia agensi AELB berdasarkan peraturan pelindungan sinaran pengangkutan 1989. Bahan ini perlu dikawal dan dilabel kerana mengandungi keradioaktifan kandungan uranium atau thorium semula jadi yang melebihi 1 becquerel per gram berbanding dengan ketetapan 10 becquerel per gram di Australia dan juga standard antarabangsa yang ditetapkan oleh IAEA. Malaysia telah memperkenalkan peraturan yang lebih ketat daripada standard antarabangsa. Oleh itu, secara tidak disedari telah meningkatkan kebimbangan masyarakat awam walaupun standard antarabangsa membenarkan had yang lebih tinggi. Jawatankuasa dimaklumkan bahawa bahan mentah yang akan diproses di kilang Lynas adalah pekatan lanthanide yang dianggarkan mengandungi kandungan thorium sebanyak 0.16% atau bersamaan dengan 1,600 parts per million ataupun conversion unit becquerel per gram bersamaan 5.71 becquerel per gram thorium. Peratusan ini amat rendah berbanding bahan mentah seperti amang atau monazite yang digunakan oleh kilang Asian Rare Earth yang terhasil dari aktiviti pelombongan biji timah. Kandungan thorium bagi amang dianggarkan sebanyak 7%, iaitu 45 kali ganda lebih tinggi. Bagi residu yang dihasilkan oleh LAMP pula, kandungan thorium yang dianggarkan ialah 0.165% atau bersamaan dengan 1,650 parts per million ppm conversion unit bersamaan 5.9 becquerel per gram thorium. Jika dibandingkan dengan Asian Rare Earth Sendian Berhad, residu yang terhasil dianggarkan mempunyai kandungan thorium sekitar 8%, iaitu 50 kali ganda lebih tinggi. Perbandingan yang dibuat dengan Australia mengenai jarak penduduk dalam 30 km radius di sekeliling kilang bagi mengurangkan risiko kesan radiasi adalah tidak tepat kerana berdasarkan kenyataan agensi penguatkuasa Australia kepada pihak MOSTI, tiada sebarang peruntukan perundangan atau pentadbiran oleh kerajaan Australia untuk menempatkan kilang seperti LAMP di luar jarak 30 km dari kawasan penempatan penduduk. Penjelasan ini jelas memberikan jawapan saintifik bahawa dedahan sinaran dari bahan mentah dan sisa buangan projek LAMP adalah pada tahap yang dibenarkan dan terangkum dalam standard yang dibenarkan di bawah kawal selia agensi serta badan pengawal yang berkaitan. Sungguh pun demikian, sebagai langkah untuk meningkatkan keyakinan awam, Jawatankuasa mengesyorkan perkara-perkara berikut. Pertama, agar pemantauan berterusan aras sinaran ataupun radiation level dijalankan oleh AELB dan Lynas secara berkala seperti yang diperuntukkan di bawah Akta 304 dan peraturan-peraturan di bawahnya seperti peraturan-peraturan pelindungan sinaran Pelesenan 1986, peraturan-peraturan pelindungan sinaran pengangkutan 1989, peraturan-peraturan Pelesenan tenaga atom, pelindungan sinaran keselamatan asas 2010
peraturan pelaksanaan tenaga atom pengurusan sisa radioaktif 2011 dan peraturan lain yang berkaitan dengannya. Kedua, agar radiological impact assessment dikemaskinikan di setiap peringkat pelaksanaan dan dari semasa ke semasa berdasarkan saranan laporan International Atomic Energy Agency ataupun IAEA. Ketiga, bahawa keperluan perundangan mengenai pengangkutan bahan radioaktif diselaraskan dengan standard terkini antarabangsa pada satu masa yang dipikir wajar bagi memastikan orang awam membuat penafsiran yang tepat mengenai bahan radioaktif. Dan keempat, supaya fakta-fakta mengenai perbezaan tahap dos sinaran di projek LAM yang lebih rendah dan terkawal berbanding dengan projek Asian Rare Earth dimaklumkan kepada pihak awam secara meluas. Tuan Yang di-Pertua, Jawatankuasa mengambil maklum pandangan pelbagai pihak bahawa tahap dedahan sinaran dari projek LAM berpotensi untuk memudaratkan kesihatan awam dan secara langsung berupaya meningkatkan bilangan kes berkaitan kanser atau seumpamanya. Perbandingan kebanyakannya dibuat dengan projek Asian Rare Earth di Bukit Merah dan insiden kes kanser di kawasan sekitarnya telah dijadikan sandaran. Jawatankuasa telah mengambil pendekatan untuk mengemukakan kebimbangan ini kepada kumpulan pakar untuk mendapatkan penjelasan bersandarkan sains. Pandangan pakar-pakar kesihatan yang dirujuk adalah seperti berikut. Pertama, atas sifat dan operasi projek LAM yang lebih tertumpu dan melibatkan tindak balas kimia dan fizikal dalam menghasilkan lanthanum dan tiada sama sekali unsur tindak balas nuklear, maka projek LAM mempunyai risiko kesihatan yang jauh lebih rendah berbanding operasi loji nuklear, loji pemprosesan thorium dan aktiviti perlombongan. Jawatankuasa dimaklumkan bahawa perbandingan dengan insiden kanser di sekitar kilang Asian Rare Earth di Bukit Merah perlulah diasaskan kepada dapatan yang lebih saintifik dan data-data yang berwibawa. Ini ialah kerana tidak ada kajian yang mendalam dan berwibawa berkaitan isu tersebut pernah dijalankan. Ianya juga tidak dapat dikaitkan dengan kilang Asian Rare Earth kerana dos sinaran yang diterima pekerja adalah rendah. Malahan pekerja tidak mempunyai masalah kanser atau leukemia. Adalah wajar untuk diambil kira bahawa kebanyakan insiden berkaitan kanser di kawasan Bukit Merah adalah melibatkan masyarakat awam dan bukannya di dalam kalangan pekerja. Dakwaan bahawa berlaku peningkatan sehingga 100 kali ganda sekiranya benar, kesannya sudah pasti dapat dilihat pada masa kini, iaitu 20 hingga 30 tahun selepas operasi Asian Rare Earth. Bagaimanapun, tiada bukti kadar peningkatan insiden berkaitan kanser di kawasan Bukit Merah dapat dikemukakan kepada jawatankuasa. Jawatankuasa turut dimaklumkan bahawa risiko kemudaratan terhadap kesihatan awam adalah sangat rendah kerana anggaran dos sinaran terhadap pekerja dan orang awam daripada projek LAM adalah masing-masing dalam lingkungan kadar purata 2 milisievert dan 0.02 milisievert setahun. Kadar ini adalah rendah dan berada dalam julat dos sinaran alam persekitaran ataupun background radiation di semenanjung Malaysia, iaitu pada kadar 1 hingga 10 milisievert setahun. Jawatankuasa dimaklumkan bahawa insiden berkaitan kanser pada jangka masa panjang hanya mungkin boleh berlaku jika pekerja dan masyarakat awam terdedah kepada jumlah thorium yang besar dan di luar kawalan. Pada kadar anggaran pendedahan di projek LAM, pendedahan tersebut adalah tidak signifikan. Berdasarkan pandangan-pandangan saintifik di atas,
Jawatankuasa berpendapat bahawa potensi kemudaratan projek LAM kepada kesihatan awam amatlah remote. Walau bagaimanapun, bagi memastikan kepentingan masyarakat awam diberikan keutamaan, jawatankuasa mengesyorkan pendekatan berikut. Pertama, untuk memastikan pengukuran kes-kes kesihatan dan kemudaratan kesihatan awam dapat dipantau dengan saintifik pada masa hadapan, jawatankuasa mengesyorkan kajian baseline kesihatan dimulakan segera. Ia harus meliputi dapatan insiden seperti bilangan kes berkaitan kanser, congenital malformation, asma dan upper respiratory tract infection ataupun URTI, dan ia mestilah diterajui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hasil kajian mestilah diterbitkan sebagai dokumen awam. Kedua, jawatankuasa juga mengesyorkan health impact assessment dijalankan serentak dengan radiological impact assessment. Ketiga, bagi memastikan dakwaan dan kesangsian orang awam mengenai projek Asian Rare Earth di Bukit Merah dapat dirungkai dengan bukti saintifik, jawatankuasa mengesyorkan kajian lanjut mengenai insiden berkaitan kanser di sekitar Bukit Merah dijalankan dan diterajui oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama AELB. Jawatankuasa berpandangan bahawa isu berkaitan residu juga antara perkara utama yang menjadi fokus kekhawatiran awam. Ini adalah kerana persepsi masyarakat awam bahawa residu projek LAM adalah bersifat radioaktif dan plan bagi pengurusan residu secara total dan kekal telah tidak dikemukakan bagi keyakinan masyarakat awam. Pengurusan residu meliputi isu berkaitan risiko dan bahaya radiasi, penstoran RSF, penggunaan semula residu, reuse and recycle, fasiliti pelupusan kekal PDF, permanent disposal facility, dan penghantaran balik residu ke negara asal. Jawatankuasa mengambil maklum bahawa pihak LAM telah mengemukakan jaminan, cadangan-cadangan dan langkah-langkah yang memenuhi kehendak-kehendak perundangan, standard keselamatan dan prosedur pengurusan residu di peringkat nasional dan antarabangsa. Antara langkah-langkah tersebut ialah pertama, kesemua residu yang dihasilkan akan distor sementara di dalam kemudahan penstoran sementara yang terletak di dalam kawasan tapak kilang sebelum pelupusan akhir dilaksanakan. Kedua, projek LAM akan melakukan program pembangunan dan penyelidikan R&D terhadap residu-residu yang terhasil bagi tujuan guna semula dan pengkomersialan. Langkah-langkah ini adalah selaras dengan saranan IAEA mengenai amalan terbaik dalam menangani isu residu yang menyatakan bahawa salah satu pilihan untuk pengurusan sisa radioaktif adalah secara kitar semula. Potensi penggunaan atau perkitaran semula residu boleh dimanfaatkan untuk penggunaan landfill dan bahan asas untuk jalan, material for road base dengan izin. Ini semua merupakan amalan yang praktis yang sesuai diamalkan berdasarkan saranan laporan Health Protection Agency, Center for Radiation, Chemicals and Environmental Hazard, United Kingdom tahun 2012. Pakar-pakar juga mengesahkan bahawa pernyataan tentang kaedah kitar semula residu sudah ketinggalan zaman adalah tidak tepat dan ianya dinyatakan oleh mereka yang bukan pakar dalam bidang pengurusan residu. Walau bagaimanapun, jawatankuasa merasakan bahawa langkah-langkah yang dikemukakan oleh pihak projek LAM perlu diperkukuhkan dengan syur-syur berikut. Pertama, supaya projek LAM mengemukakan hasil penyelidikan pengkitaran semula, pengurangan sisa, penggunaan dan pengkomersialan residu yang dihasilkan kepada agensi pengawal dalam tempoh 10 bulan selepas tol dikeluarkan. Kedua, semua penggunaan semula residu hendaklah dipantau dengan ketat oleh AELB
dan bahan-bahan yang dihasilkan mestilah di bawah paras 1 becquerel per gram, meskipun terdapat negara-negara seperti United Kingdom yang membenarkan paras 5 becquerel per gram. Ketiga, supaya pihak projek LAM mengemukakan plan dan lokasi fasiliti pengurusan kekal untuk kelulusan AELB dalam tempoh masa lesen dan tidak melebihi 10 bulan daripada tarikh pengeluaran tol. Keempat, supaya pihak projek LAM mengemukakan kajian impak alam sekitar komprehensif jika pembinaan PDF diteruskan bagi kelulusan Jabatan Alam Sekitar. Ini termasuk melakukan Radiological Impact Assessment sebelum apa-apa permohonan lesen berkaitan PDF dikemukakan kepada AELB. Kelima, kiranya dalam tempoh yang ditetapkan, Jabatan Penyelidikan R&D pengkitaran semula tidak meyakinkan dan lokasi PDF tidak dapat dikenal pasti atau diluluskan, maka pihak projek LAM hendaklah membawa residu yang dihasilkan keluar dari Malaysia. Keenam, AELB mengenakan syarat tambahan yang wajar kepada projek LAM untuk mengambil langkah tambahan bagi menjamin pelindungan keseluruhan RSF supaya debu tidak berterbangan ke udara secara bebas atau berlakunya kebocoran ke dalam tanah. Jawatankuasa mengambil maklum bahawa semua residu akan sentiasa disimpan dalam keadaan 25 sehingga 40% kelembapan. Dan ketujuh, pihak projek LAM menghibahkan kepada pihak awam mengenai langkah-langkah kawalan berkesan yang dilaksanakan bagi memastikan residu storage facility beroperasi dan berfungsi dengan selamat. Tuan Yang Dipertua, Jawatankuasa juga telah mendengar dengan prihatin isu-isu berkaitan pencemaran Sungai Balok, pencemaran logam berat, pencemaran air tanah dan pencemaran udara di kawasan perindustrian Gebeng dalam beberapa sesi pendengaran awam. Isu kegagalan projek LAM menyediakan laporan impak alam sekitar komprehensif atau DEIA, detail EIA juga dibangkitkan. Jawatankuasa mengambil maklum bahawa kajian impak alam sekitar preliminary telah dijalankan dan diluluskan pada 15 Februari 2008 untuk projek LAM. Jawatankuasa juga dimaklumkan bahawa kajian detail EIA bukan mandatory dalam prosedur EIA pada waktu itu. Kajian EIA 2008 mendapati bahawa tiada kesan signifikan kepada kualiti udara, kualiti air dan air tanah di sekitar tapak projek LAM, termasuklah kepada penduduk terdekat. Jawatankuasa berpandangan bahawa langkah-langkah kawalan yang lebih ketat dan berkesan perlu diambil bagi meminimumkan potensi pencemaran dan kesan-kesan yang negatif kepada alam sekitar. Sehubungan itu, Jawatankuasa mengesyorkan agar pertama, pemantauan yang rigorous dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan di bawahnya seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 1978, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Effluent Perindustrian 2009, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kumbahan 2009 dan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. Kedua, data-data garis dasar alam sekitar dan pemantauan alam sekitar yang dicerap oleh Jabatan Alam Sekitar dan pihak LAM dipaparkan di laman web Jabatan Alam Sekitar setiap 3 bulan sekali. Dan ketiga, dijalankan audit alam sekitar oleh pihak ketiga yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar setiap 6 bulan bagi menyemak status pematuhan projek LAM terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Jawatankuasa berpandangan bahawa terdapat kebimbangan awam terhadap ketelusan proses pengeluaran lesen kepada pihak projek LAM. Jawatankuasa berpandangan bahawa semua aspek permohonan oleh projek LAM harus berdasarkan
full and extensive disclosure bagi memastikan aspek pelesinan dilaksanakan secara telus dan berwibawa. Jawatankuasa mengambil maklum bahawa semua proses pengeluaran lesen yang telah dikeluarkan kepada projek LAM adalah teratur dan memenuhi syarat-syarat perundangan dan kerangka peraturan yang berkuat kuasa. Jawatankuasa juga dimaklumkan bahawa projek LAM telah dikendaki memenuhi syarat dan keperluan tambahan prosedur pengeluaran lesen yang dikeluarkan oleh semua agensi berkaitan. Berikut adalah proses kelulusan lesen yang telah diberikan kepada projek LAM. Pertama, pada 24 Oktober 2008, projek LAM telah diberi lesen penghilang di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 yang berkuat kuasa mulai 22 Januari 2008 untuk beroperasi di kawasan perindustrian Gebeng, Kuantan, Pahang bagi keluaran produk rare earth oxides and carbonate yang dikategorikan di bawah keluaran kimia. Lesen ini dikeluarkan setelah mendapat kelulusan laporan EIA daripada Jabatan Alam Sekitar dan kelulusan tapak daripada Kerajaan Negeri Pahang. Kedua, projek LAM telah memperolehi kelulusan laporan Environmental Impact Assessment EIA daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang melalui surat kelulusan laporan EIA bertarikh 15 Februari 2008. Pada tahun 2008, tiada keperluan untuk projek LAM melalui prosedur kajian detail Environmental Impact Assessment ataupun DEIA. Ketiga, projek LAM juga telah memperolehi kelulusan Pelan Pengurusan Alam Sekitar Environmental Management Plan daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang pada 10 Disember 2008 bagi fasa pembinaan dan pada 23 Disember 2011 bagi fasa operasi. Keempat, permohonan kebenaran merancang dipohon oleh Linus pada 22 Januari 2008 dan telah diluluskan pada 5 Jun 2008. Permohonan kebenaran merancang adalah mengikut peruntukan Seksyen 21 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 bagi tujuan memastikan sebarang pembangunan yang dicadangkan adalah selaras dengan rancangan tempatan pihak berkuasa tempatan Majlis Perbandaran Kuantan. Kelima, tapak kilang Linus Malaysia Sembilan Berhad telah didaftarkan sebagai tapak bina dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH melalui borang JKJ 103 oleh kontraktor utama iaitu United Group Resources dan telah mendapat kelulusan pada 9 Jun 2010 bagi fasa pertama di bawah Seksyen 35 Akta Kilang dan Jentera 1967. Dan keenam, lesen-lesen yang diluluskan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB adalah di bawah Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 Perenggan 12 1B. Lesen kelas A penempatan tapak dan pembinaan projek LAM telah diluluskan pada 17 Ogos 2007. Lesen kelas A pengendalian sementara tol telah diluluskan pada 30 Januari 2012. Pada 13 Mei 2011, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelantikan panel pakar bebas antarabangsa dari IAEA bagi mengkaji semula aspek kesihatan dan keselamatan projek Linus berikutan kebimbangan mengenai projek ini yang disuarakan oleh orang awam. Laporan panel pakar bebas IAEA telah disiarkan kepada umum pada 30 Jun 2011. Cadangan penambahbaikan telah dikemukakan kepada Kerajaan Malaysia termasuk Linus dan ia telah dilaksanakan. Jawatankuasa merumuskan bahawa projek LAM telah mematuhi semua keperluan yang diperuntukkan di bawah rangka peraturan dan undang-undang negara yang berkuat kuasa. Sungguh pun demikian, Jawatankuasa mengesyorkan lesen premis hanya dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Kuantan kepada Linus setelah memenuhi semua kelulusan dan pengeluaran lesen dari AELB. Tuan Yang Dipertua, Jawatankuasa juga merumuskan bahawa terdapat tanggapan negatif terhadap kewibawaan dan keberkesanan agensi-agensi yang dipertanggungjawab untuk mengawal selia projek LAM. Jawatankuasa berpandangan bahawa tanggapan ini perlu ditangani kerana ia hanya diasaskan kepada persepsi semata-mata.
Jawatankuasa mengambil maklum pengiktirafan IAEA terhadap pengalaman, kepakaran dan kebolehan AELB sebagai agensi penguatkuasa dalam projek LAM. Ia boleh dikukuhkan lagi melalui pelibatan agensi penguatkuasa lain dari peringkat seawal mungkin sehingga ke peringkat pengoperasian. Bagi meningkatkan keupayaan agensi-agensi penguatkuasa, Jawatankuasa mengesyorkan pertamanya, berdasarkan kepada beban, mandat dan bidang tugas tambahan AELB yang bertambah luas, maka struktur perjawatan dan peruntukan kewangan untuk AELB perlu diberikan perhatian secara khas. Kedua, supaya agensi penguatkuasa lain yang mengawal selia projek LAM, khususnya Jabatan Alam Sekitar, Majlis Perbandaran Kuantan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) turut diperkasakan sama dengan saranan di atas. Ketiga, supaya penubuhan pejabat cawangan Jabatan Alam Sekitar dan AELB diwujudkan dan bertempat di kawasan perindustrian Gebeng dengan segera. Ini bagi memenuhi keperluan pengawal seliaan dan pemantauan yang lebih responsif. Dan keempat, satu jawatankuasa penyelaras penguatkuasaan ditubuhkan bagi projek LAM yang difungsikan oleh pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Kuantan dan dianggotai oleh AELB, JIPJAS, DOSH dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan Yang Dipertua, jawatankuasa bertanggungjawab untuk menjelaskan beberapa persepsi yang tidak tepat berkenaan manfaat sosioekonomi projek LAM terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Jawatankuasa dimaklumkan bahawa projek LAM telah diberi insentif pengecualian cukai selama 12 tahun oleh kerajaan. Jawatankuasa juga merumuskan bahawa faedah ekonomi pelaburan dalam projek LAM ini adalah seperti berikut. Pertama, peningkatan pendapatan pertukaran mata wang asing melalui pelaburan sebanyak 2.5 bilion ringgit. Kedua, pemindahan teknologi dengan menyediakan latihan berjumlah 2.7 juta setahun kepada pekerja tempatan. Ketiga, peruntukan sebanyak 1% daripada jumlah jualan kadar setahun untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan. 50% dari jumlah ini adalah bagi membiayai aktiviti penyelidikan saintifik pengurusan residu. Bagi tahun pertama operasi, jumlah perbelanjaan R&D dianggarkan sebanyak 35 juta ringgit. Keempat, penjanaan aktiviti ekonomi perkhidmatan yang dianggarkan sebanyak 65.8 juta setahun. Kelima, wujudan peluang pekerjaan dalam sektor teknologi termaju yang melibatkan 400 pekerja tetap dan 200 pekerja kontrak. Hampir kesemua pekerja di projek LAM adalah tenaga mahir tempatan kecuali 5 tenaga pakar asing. Keenam, potensi untuk menarik pelabur baru terutama dalam sektor hiliran berteknologi tinggi yang akan menggunakan hasilan projek LAM sebagai bahan mentah dan input. Industri yang menjadi sasaran ialah yang berkaitan dengan pembangunan produk telekomunikasi, pemacu cakra, catalytic converter, turbin angin, bateri kereta hybrid dan paparan skrin rata. Ketujuh, spin-off kepada industri sokongan huluan tempatan. Ke-8, kilang baru sulfuric acid di Gebeng dengan pelaburan sebanyak 200 juta. Ke-9, pembesaran aktiviti kilang pemprosesan hidroklorik asid di Kemaman yang melibatkan pelaburan 100 juta ringgit. Dan ke-10, fasiliti tambahan pembekal hydrated lime sebanyak 5 juta ringgit. Tuan Yang Dipertua, jawatankuasa menyedari bahawa persoalan yang paling banyak berlega di pemikiran rakyat ialah mengapa Malaysia dipilih untuk menjadi tapak projek LAM. Dapatan jawatankuasa mendapati bahawa Liners Corporation mempunyai beberapa pilihan bagi operasi mereka termasuk di Australia. Destinasi lain ialah China dan UAE. Namun Malaysia telah dipilih berdasarkan faktor berikut. Pertama, pada Januari 2004, syarikat Liners telah mendapat lanjutan tempoh lesen daripada kerajaan Australia Barat untuk beroperasi di Mina Industrial Park Perth. Walau bagaimanapun,
Syarikat mendapati adalah tidak ekonomik untuk beroperasi di Australia kerana kos infrastruktur dan utility seperti air dan elektrik yang tinggi. Kos utility air di Australia dianggarkan dalam lingkungan RM6 per meter padu berbanding kos di Malaysia iaitu sebanyak 84 sen per meter padu. Kos tenaga elektrik pula adalah 23 sen per kilowatt jam di Malaysia berbanding 96 sen per kilowatt jam di Australia. Bagi kos bahan kimia yang digunakan iaitu caustic soda, projek LAM membayar RM500 per tan di Malaysia berbanding RM1,500 per tan di Australia. Hubungan itu, pengoperasian projek LAM di Malaysia adalah lebih ekonomik berbanding di Australia. Kedua, Lynas Corporation turut memaklumkan selain daripada Australia dan Malaysia, Lynas juga mendapat kelulusan untuk beroperasi di China. Namun disebabkan dasar kerajaan China yang mengenakan syarat kuota ekspor, maka ia adalah kekangan kepada pertumbuhan syarikat. Dasar kuota ekspor tersebut pada waktu ini sedang dicabar oleh beberapa negara, iaitu Amerika Syarikat, Mexico dan Kesatuan Eropah sebagai bertentangan dengan semangat dan obligasi China sebagai anggota World Trade Organization. Ia pada waktu ini sedang dipertikaikan di bawah mekanisme penyelesaian pertikaian pertubuhan perdagangan dunia. Ketiga, Malaysia mempunyai persekitaran perniagaan dan pelaburan yang kondusif. Pelabur seperti Lynas Corporation mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap sistem perundangan dan kawal selia yang diguna di Malaysia selain faktor seperti kestabilan politik, sumber daya kerja yang kompeten dan prasarana yang maju. Jawatankuasa berpandangan bahawa keputusan Lynas Corporation untuk menempatkan operasi LAM di Malaysia adalah paparan keyakinan tinggi pelabur asing terhadap pelaburan di Malaysia serta kebolehsaingan Malaysia dalam pelbagai aspek terutama yang melibatkan industri berteknologi termaju. Oleh itu, projek LAM haruslah dianggap sebagai satu cabaran untuk Malaysia memaparkan kewibawaannya sebagai sebuah negara yang mampu mengurus pelaburan yang mempunyai cabaran teknologi dan kepentingan saintifik yang bernilai tinggi. Kejayaan Malaysia mengurus pelaburan teknologi termaju ini akan menjadikan Malaysia lebih bersedia untuk diiktiraf sebagai sebuah negara maju. Jawatankuasa berpandangan bahawa bagi memastikan negara mendapat faedah-faedah yang akan meningkatkan keupayaan saintifik dan teknologi Malaysia, maka langkah-langkah berikut adalah dicadangkan. Pertamanya, supaya 1% peruntukan daripada pendapatan kasar projek LAM setiap tahun dihaskan untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan keupayaan saintifik berkaitan teknologi nadir bumi. 50% daripadanya adalah bagi maksud untuk melaksanakan aktiviti penyelidikan yang akan diselia oleh sebuah jawatankuasa yang akan ditubuhkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Manakala 50% lagi untuk aktiviti penyelidikan pengurusan residu dan diselia oleh AELB. Kedua, supaya kesemua aktiviti penyelidikan dan pembangunan upayaan saintifik yang berkaitan dengan nadir bumi mesti dikendalikan di Malaysia dengan kerjasama universiti dan pusat penyelidikan saintifik tempatan. Ketiga, supaya peluang penglibatan pengusaha tempatan ditingkatkan bagi menceburi bidang industri hiliran berteknologi tinggi yang menggunakan produk nadir bumi. Keempat, apabila terdapatnya industri tempatan yang menggunakan produk projek LAM sebagai bahan mentah wujud di negara ini, maka langkah-langkah sewajarnya seperti memperkenalkan cukai ekspor perlu dilaksanakan. Ini dapat memastikan bekalan bahan mentah bagi industri tempatan adalah mencukupi. Tuan Yang Di-Pertua, Jawatankuasa berpandangan bahawa masalah utama projek LAM ialah persepsi yang serong kerana kurangnya public engagement. Adalah sesuatu yang munasabah
untuk sebuah projek yang berskala besar untuk melakukan rigorous process of public engagement. Jawatankuasa merasakan bahawa jika perkara ini dilaksanakan seawal cadangan projek LAM dikemukakan kepada kerajaan, maka sudah pastinya keyakinan awam dapat dipertingkatkan. Walaupun jawatankuasa dimaklumkan bahawa aktiviti engagement bersama pelbagai kumpulan masyarakat telah diadakan dalam menyalurkan maklumat berkenaan projek LAM oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, ternyata ia amat terbatas dan kurang berkesan. Jawatankuasa dimaklumkan bahawa pihak projek LAM telah menerima lawatan orang ramai ke tapak bagi memberi penerangan sebenar mengenai projek dan teknologi yang diguna pakai, dan ini merupakan satu usaha yang sangat baik. Bagi mengukuh dan menginstitusikan mekanisme public engagement, jawatankuasa mengesyorkan perkara-perkara berikut. Pertama, pihak projek LAM perlu menyediakan akses kepada orang awam, badan profesional, kumpulan wakil penduduk serta masyarakat sivil untuk mendapatkan maklumat dan data pemantauan pengawasan secara atas talian ataupun online, dan mengadakan paparan bacaan semasa kualiti udara dan kualiti air di hadapan premis projek LAM. Kedua, aktiviti-aktiviti penglibatan orang awam dipertingkatkan seperti saranan IAA bagi penyebaran maklumat seperti berikut: membangun dan menyediakan maklumat penglibatan awam mengenai keselamatan sinaran yang lebih mudah difahami dan langkah-langkah dalam proses pelesinan dan proses membuat keputusan, memaklum dan melibatkan pihak yang berkepentingan termasuk orang ramai, berhubung strategi dan semua aspek pengawal seliaan projek LAM, menyediakan secara rutin semua maklumat yang berkaitan dengan keselamatan projek LAM dan memastikan bahawa orang awam tahu bagaimana untuk mendapat akses kepada maklumat ini. Linus Corporation sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan projek LAM mesti sentiasa meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Ketiga, supaya MITI MAIDA menimbangkan keperluan untuk mengenakan syarat public engagement dari peringkat awal kepada syarikat bagi projek yang melibatkan bahan radioaktif yang tertakluk kepada keperluan RIA, Radioactive Impact Assessment, Radiology Impact Assessment daripada AELB. Puan Yang Dipertua, setelah meneliti, merujuk dan membahaskan dengan terperinci semua pandangan yang dikemukakan, jawatankuasa telah merumuskan bahawa kelangsungan projek LAM hanya boleh disandarkan dengan dapatan saintifik. Jawatankuasa berpandangan bahawa tanpa alasan saintifik, maka kebenaran yang sebenar dan pertimbangan rasional akan dipolemik dan dikesampingkan. Oleh itu, jawatankuasa merumuskan dengan berdasarkan dapatan sains dan alasan teknikal yang berwibawa perkara-perkara berikut. Pertama, jawatankuasa berpuas hati bahawa bersandarkan dapatan dan fakta saintifik yang dikemukakan, takrifan undang-undang dan expert opinion, projek LAM adalah merupakan kilang pemprosesan kimia yang menghasilkan nadi bumi dan bukannya loji nuklear ataupun satu aktiviti perlombongan. Kedua, jawatankuasa berpandangan bahawa operasi projek LAM akan menggunakan teknologi termaju dan mempunyai kepakaran yang berwibawa untuk memenuhi semua obligasi standard dan kawal selia yang rigoros. Ketiga, jawatankuasa berpuas hati bahawa projek LAM telah memenuhi dan mematuhi keperluan standard dan perundangan di Malaysia yang setara dengan amalan dan standard antarabangsa. Malahan terdapat peruntukan undang-undang dan standard yang dikenakan ke atas projek LAM adalah lebih ketat berbanding amalan standard antarabangsa. Keempat, jawatankuasa berkeyakinan bahawa projek LAM telah menyediakan sistem kawalan yang diperlukan seperti yang telah ditetapkan di dalam perundangan kebangsaan dan standard antarabangsa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan awam serta perlindungan alam sekitar tidak terjejas atau dikompromi bagi membolehkan kilang mula beroperasi secara sementara. Kelima, jawatankuasa mengesyorkan agar lesen kelas A, iaitu menghilang peringkat pengendalian sementara ataupun TOL, dikeluarkan supaya projek LAM dapat menghilang
bahan mentah pekatan lantanit secara berperingkat dan terhad serta dikawal selia secara berterusan oleh pihak penguat kuasa. Di peringkat ini, LAM perlu mematuhi kesemua syarat-syarat lesen yang lazim dan syarat-syarat tambahan yang telah dikenakan di dalam lesen tol ini. Data yang diperolehi di peringkat ini akan menjadi asas kepada pertimbangan proses pelesenan selanjutnya. Keenam, jawatankuasa mengesyorkan satu jawatankuasa pemantauan monitoring committee dibentuk secara khusus bagi memantau secara berterusan operasi projek LAM. Jawatankuasa ini hendaklah dianggotai oleh agensi-agensi berkaitan serta penglibatan badan-badan bukan kerajaan, NGO dan pakar-pakar bertauliah. Ketujuh, jawatankuasa mengesyorkan supaya kesemua syur-syur yang telah dikemukakan ini dilaksanakan dengan sewajarnya. Tuan Yang di-Pertua, setakat itu saja pembentangan laporan jawatankuasa pilihan khas mengenai projek Linus Advanced Material Plan LAM yang mengandungi 31 syur jawatankuasa. Maklumat lebih terperinci boleh diperolehi daripada laporan jawatankuasa yang telah diedarkan. Saya maklumkan bahawa kesemua syur yang dikemukakan telah dipersetujui sebulat suara oleh semua ahli jawatankuasa. Pihak jawatankuasa ingin membuat penegasan bahawa semua persoalan yang telah dikemukakan telah dirujuk kepada kumpulan pakar untuk mendapatkan penjelasan saintifik. Jawatankuasa menyedari bahawa mandat jawatankuasa adalah untuk mencari kebenaran, dan kebenaran dalam sains hanya akan dapat dipersembahkan melalui pembuktian berdasarkan dapatan dan penjelasan sains juga. Tiada tempat untuk pertimbangan emosi dan politik bagi kelangsungan projek-projek berteknologi termaju yang ingin dilaksanakan di Malaysia. Saya selaku pengurusi jawatankuasa mengambil kesempatan ini menzahirkan penghargaan kepada ahli-ahli jawatankuasa pilihan khas Dewan Rakyat mengenai projek LAM atas usaha dan kesungguhan mereka dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Dewan Rakyat. Jawatankuasa juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, termasuklah individu, satuan-satuan pergerakan sivil, parti politik dan orang persendirian yang telah memberikan kerjasama dengan tampil di hadapan jawatankuasa untuk memberi keterangan dan mengemukakan memorandum dan cadangan berkaitan projek LAM. Ribuan terima kasih juga diucapkan pada semua pihak yang terlibat, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Lembaga Pelesenan Tenaga Atom, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Majlis Perbandaran Kuantan, Kementerian Kewangan, Kementerian Pengajian Tinggi, Jabat Kuasa Kerajaan Pahang, Universiti Malaysia Pahang dan Polis Diraja Malaysia serta kepada pihak Parlimen Malaysia atas sumbangan yang dicurahkan untuk menyempurnakan fungsi-fungsi dan peranan jawatankuasa ini berlandaskan kepada terma rujukan selaras dengan tujuan penubuhannya. Tuan Yang di-Pertua, sekian saya mohon mencadangkan. Terima kasih.